bila SIM card Tuan Wow akan ada 5G? Setakat ni Tuan Wow ni dia 4G plus. 4G plus. Okey, kalau tuan nak tahu 4G plus ni, 4G plus ni dia still ada support 5G. Dia still ada support 5G. Ini untuk pengetahuan tuan lah. Dia still ada support 5G. Cuma dia akan support 5G jika dua perkara. First, device tuan memang support 5G, handphone tuan support 5G. Yang kedua, kawasan tuan tu memang dah ada 5G. Jadi automatik dia akan boleh tukar kepada 5G. Kalau tuan setting lah 5G tu on, dia memang ada 5G. Cuma beza dia dengan handphone yang memang beza dia dengan SIM card yang dah sedia 5G, dia lebih menyeluruh lah. Dia lebih menyeluruh, itu je. Okey, cuma saya nak beritahu lah, 5G ni penting ke tak? Okey. Jawapan saya secara umum, saya takut orang saya kencang pula kan. Tapi saya bagi tahu lah, ini pendapat peribadi saya lah. Sebenarnya, kita sebagai orang biasa ni, yang level-level kita ni tengok Facebook, YouTube, TikTok, tengok video kan dekat Reels, sebenarnya tak perlukan 5G pun tuan-tuan. Sebenarnya kita hanya cukup perlukan 4G je. Asalkan kita punya kelajuan 30 Mbps ke atas, sebenarnya dah cukup dah untuk kita nak tengok video semua. Tuan-tuan nak tahu tak? Kalau tuan-tuan guna SIM card Tuan Wow yang unlimited data tu, kalau guna untuk modem, dia punya kelajuan kan 10 Mbps kan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pakai link dekat modem, tuan-tuan boleh tengok YouTube, boleh tengok HD tau. HD still support walaupun speed dia 10 Mbps. Kalau tuan-tuan nak tahulah. 10 Mbps tau. So, kenapa kita nak 5G? Kenapa kita nak 5G? 5G ni sebenarnya penggunaan dia adalah untuk industrial. Industrial ni maksudnya tuan-tuan, contoh tuan-tuan orang yang buat ambulan, dia nak bawa pesakit, sementara dia nak pergi ke hospital, dia nak terus buat rawatan. Jadi dia perlukan real time untuk berhubung dengan pihak hospital. Industrial, kilang, yang benda-benda yang perlukan betul-betul internet laju. Biasanya macam sektor perkilangan, industrial, pertanian. Jadi benda-benda yang memerlukan internet yang betul-betul super high speed, yang inilah 5G. Sebab 5G ni dia 1 Gbps, tuan-tuan. Untuk kita yang setakat tengok Reels, video TikTok, tak perlu pun. 30 Mbps pun dah cukup. Sebab apa saya cakap macam tu, tuan-tuan? Contoh yang paling jelas dan nyata, dekat rumah, kalau kita nak internet yang stable, kita pakai apa? Unify, Time. Kelajuan dia apa-apa, tuan-tuan? 1 Gbps je. Mana ada? Paling rendah 30 Mbps pun dah okey dah. Dah okey dah. Macam saya ni, saya punya speed ni 100 Mbps. Saya ambil kan, 100 Mbps. Tapi saya linkkan dekat atas. Bila saya link dekat atas, kelajuan dia tak ada laju sangat. Saya tunjuk contoh kat tuan-tuan Nanti tuan-tuan cakap saya menipu pula. Tok ni. Tok kelajuan saya punya wifi. Sebab dah tutup kan, pintu dia tutup. Lepas tu dia punya main line dia dekat bawah. So dia akan jadi kelajuan dia macam ni. Tak perlu sampai 450 Mbps tuan-tuan. 45 Mbps pun dah boleh buat live dengan boleh letak banyak tab ni. Jadi tak ada masalah. Sebab tu saya beritahu apa yang saya nak beritahu dekat sini, kita tak perlukan kelajuan yang dahsyat pun. Dan kalau tuan-tuan tengok, telco-telco lain yang offer kelajuan 5G ni, sebenarnya benda tu satu attraction saja. Sebenarnya kita pun. Tuan-tuan bayangkan kelajuan 5G memang laju. Dia punya memang laju. Tapi dia ada kelemahan dia juga. Contoh tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan tengok movie. Tuan-tuan baru buka YouTube tu, dia dah download sampai habis dah. Tuan-tuan tengok sampai habis belum tentu lagi. Tapi dia dah download sampai habis. Dia dah makan data tuan dah banyak dah. Sedangkan kalau tuan-tuan buka 4G, dia akan download face by face. Kalau tuan-tuan tengok tak habis, at least dia tak download sampai habis. Kan? Itu salah satulah. Sebenarnya level macam kita ni, 4G pun okey dah. Okey, itu yang saya nak beritahu kepada semua lah. Benda ni attraction saja. Biasalah, competitors memang macam tu. Dia nak pakai attraction. Sama juga dengan unlimited data. Kalau tuan-tuan nak tahu, purata penggunaan rakyat Malaysia satu bulan data sebenarnya 24.9 gig. 24.9 gig. Ini bukan saya cakap tuan-tuan. Ini CEO Celcom Digi. Based on data yang dia ada, purata, maksudnya min lah. Purata. Ada orang guna besar, ada orang guna lagi rendah daripada tu. Tapi dia kirakan secara purata, tak sampai 25 gig pun satu bulan, purata rakyat Malaysia guna. Kenapa kita nak sampai 500 gig? Memang betul, ada orang guna banyak, tapi sebenarnya
purata sebenarnya orang guna tak sampai 30 gig pun. Jadi kalau kita asyik jumpa customer yang guna data banyak, sebenarnya ramai lagi customer dekat luar sana yang tak guna data banyak pun. Saya ni hari-hari menghadap handphone tuan. Kerja saya buat kerja dekat handphone. Memang hari-hari celik mata dia buka handphone, balas WhatsApp apa dan sebagainya kan. Download, upload apa sebagainya. Saya guna plan TDS 35. Bayangkanlah. Okey, jadi kita kena tahu benda tu, data-data yang banyak sebenarnya satu attraction. Memang orang guna ada orang guna banyak, tapi based on data purata orang guna tak sampai 30 gig pun. Kadang-kadang ada telco yang dia bagi data banyak, memang banyak 1000 gig, 500 gig, betul, ada. Tapi dia bukanlah sebodoh tu. Dia ada cara dia, macam mana dia nak nampak banyak sebagai attraction, tapi dia juga nak save diri dia. Dia pun nak selamatkan tengkuk dia. Cara dia macam mana? Dia lowkan speed. Dia buatlah speed tu 3 Mbps, 2 Mbps, bawah 5 Mbps. So tuan-tuan, walaupun tuan-tuan diberikan data 500 gig begitu banyak, tapi sebenarnya tuan-tuan tak guna habis. Kebanyakannya orang yang guna postpaid dan sebagainya, yang ditawarkan unlimited data, dia bukan tahu pun dia guna berapa banyak data. Dia orang ingat dia orang guna unlimited. Tak pun. Cuba tuan-tuan tengok dekat dalam sistem. Kan kita boleh tengok berapa jumlah pengguna data kita. Tak guna banyak. Itu saya nak beritahulah. Cuma saya tak nafikan, ada orang perlukan 5G, ada orang perlukan data banyak, betul. Sesetengah orang ada. Cuma majoriti orang tidak, tuan-tuan. Tidak. Okay, tidak. Alright. So itu saya punya explanation. Benda ni sebenarnya bukan saja dalam telco, tuan-tuan, tapi banyak lagi benda lain. Contoh saya bagi tahu kan. Buffet. Kalau tuan-tuan tengok secara mata kasar, kita tengok buffet kan, makan secara buffet, kau bayar satu harga, kau makanlah sampai lebam. Betul tak? Kita nampak macam ini berbaloi ni. Bayar 100 bayar 80 je. Oh, buffet, dapat makan sepuas-puasnya. Tapi kenapa orang buat buffet, terus orang buat buffet? Orang buat buffet tu dia nak amal jariah ke dia nak buat duit sebenarnya? Of course lah dia orang buat bisnes, dia orang nak buat duit, dia orang nak untung. Tapi kenapa dia orang boleh offer buffet? Sebab kat situ sebenarnya dia orang boleh buat duit. Sebab nampak attraction dia nampak macam bagi banyak. Sebenarnya dia orang still untung. Sebab itulah ada strategi dia. Contoh, dia hidangkan dulu karbohidrat supaya orang cepat kenyang. Dia bagi orang unlimited boleh minum air. Kan? Kadang-kadang dia tetapkan bahagian daging yang premium ni kena tambah harga. Jadi ada strategi dia. Sebab itulah tuan-tuan tengok ada lambakan buffet-buffet ni dibuat waktu bulan puasa. Sebab apa? Sebab bulan puasa, orang puasa daripada pagi sampai petang, perut orang dah tepu. Dia orang tak boleh makan banyak sebab angin dah masuk. Jadi bila dia makan buffet, dia tak boleh makan banyak sangat pun. Jadi dengan harga yang dia charge RM120-150, dia still boleh buat untung, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan makan banyak mana pun, sebab secara puratanya orang makan tak banyak, dia still untung. Ada orang makan banyak, serius. Dengan bayar RM150, dia makan harga RM300. Ada. Tapi majoriti tak sampai pun harga RM150 tersebut. Saya harap tuan-tuan fahamlah daripada penerangan saya.